Penduduk terjejas banjir di Perak, Pahang dan Melaka terus meningkat. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dan mengambil tahu perkembangan semasa banjir di beberapa negeri. Beliau yang juga pengurusi dan kuasa pengurusan bencana negara berkata semua pihak perlu mematuhi arahan pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga. Beliau turut memaklumkan orang ramai perlu berhubung dengan pihak berkuasa tempatan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Sebarang maklumat terkini mengenai kejadian bencana di seluruh negara boleh didapati melalui portal rasmi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Dalam pada itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang dan Perak semakin buruk dengan jumlah penduduk terjejas terus bertambah secara drastik, manakala penduduk terjejas di Kedah dan Johor mula berkurangan. Di Perak, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 1,605 orang daripada 503 keluarga setakat 10 malam tadi. Ketika ini, sebanyak 11 PPM masih dibuka di 5 daerah. PPS SK Slim River di daerah Mualim menampakkan jumlah penduduk paling ramai iaitu 431 orang daripada 116 keluarga. Di Pahang, bilangan penduduk terjejas banjir meningkat seramai 1,247 orang daripada 360 keluarga yang ditempatkan di 5 PPS. Jumlah tersebut meningkat berbanding 158 orang daripada 272 buah keluarga petang tadi. Di Melaka turut mencatat peningkatan penduduk terjejas banjir dengan 241 orang berbanding 238 orang petang tadi. Setakat 8 malam, 4 PPS masih dibuka. Sebanyak 13 kawasan terlibat banjir di daerah Jasin dan Melaka Tengah. Sementara itu di Johor, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 197 orang setakat 8 malam tadi. Kesemua mereka berlindung di 4 PPS di Keluang, Batu Pahat dan Kulai. Dan jumlah penduduk terjejas di Kedah terus berkurangan kepada 1,940 orang berikutan beberapa tempat sudah semakin pulih. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan memastikan bekalan sayur mencukupi sepanjang fasa monsun timur laut MTL di beberapa negeri menjelang hujung tahun ini. Menterinya Datuk Seri Mohamed Sabur berkata pihaknya juga akan memantau harga sayuran di peringkat peladang berikutan dijangka boleh meningkat pada musim tersebut. Kita pantau sentiasa, sebab itu kita ada macam stok penimbal. Kita usaha kalau tak cukup tempatan, kita cuba import. Begitu keadaan dia. Soal sayur ni dia, yang pentingnya kita mau ada, terjamin dan ada, stabil. Tapi soal harga itu kita cuba kawal sebaik mungkin. Orang ramai diminta tangguh sementara aktiviti riadah di kawasan gunung dan air terjun di negeri Pahang. Itu nasihat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang susulan cuaca tidak menentu ketika ini yang boleh mendatangkan pelbagai bencana serta hujan lebat. Cuba tangguhkanlah dulu sebab keadaan cuaca yang tidak menentu ni, ya, kemungkinan apabila boleh berlakunya kalau di kawasan air terjun, kemungkinan berlakunya kepala air. Kawasan-kawasan yang hiking dan sebagainya ini mungkin akan menyebabkan keadaan licin, keadaan angin yang kuat, mungkin pokok akan tumbang dan sebagainya lah. Agenda latihan ini mampu juga dalam pada itu mengulas mengenai keadaan banjir di sekitar daerah Temerloh sejak semalam. Beliau berkata kejadian banjir itu berpunca limpahan aliran air sungai Semantan yang melimpah ke kawasan Lancang, Mentakap dan Batu Kapur. Bagaimanapun katanya keadaan itu sudah berangsur pulih berikutan cuaca bertambah baik sepanjang hari ini. Dadah bernilai lebih RM787,000 berjaya dirampas dalam serbuan di sebuah rumah sewa di kawasan Cuicak, Hilir Perak.
5 lelaki tempatan turut ditahan dalam serbuan dilakukan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Hili Perak. Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Ma'aris berkata kesemua suspek berusia lingkungan 30 hingga 47 tahun. Menurutnya sedikit berkenaan dipercayai mula aktif pada awal September tahun ini. Pihak polis telah menjumpai dan merampas 4 paket plastik lutsina berisi bahan disyaki dadah jenis heroin. Anggaran berat 4.21 gram. Yang kedua, 4 paket lutsina berisi bahan disyaki dadah yang jenisnya iaitu metapetamin. Anggaran berat 3.12 gram. Dan yang ketiga, 13 bungkusan plastik lutsina di dalamnya mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis metapetamin. Anggaran berat 21,863 gram. Hasil saringan awal, air kencing mendapati semua suspek positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai rekod kesan lampau kes dadah dan jenayah. Turut disita 2 kereta dan sebuah motosikal dianggarkan bernilai RM26,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan suspek direman 7 hari sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan. Taburan hujan yang tinggi serta air pasang besar jadi faktor utama berlakunya banjir awal pagi tadi di beberapa kawasan sekitar Melaka. Perkara tersebut didedahkan Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin. Menurut beliau, pihaknya turut meminta Jabatan Pengairan dan Salinan JPS untuk memantau keadaan di lokasi banjir dan mengambil beberapa langkah jangka pendek bagi mengelakkan banjir lebih teruk. Yang saya difahamkan oleh agensi-agensi terlibat ini adalah pertembungan di antara air laut yang pasang juga taburan hujan yang tinggi yang mengakibatkan air sungai itu melimpah. Setakat ni kita tak nampak atas isu-isu lain lah, sama ada daripada ada perumahan baru dibuat, projek lain dan sebagainya. Tetapi kita akan kaji kalau ada. Sebuah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Teluk Cengai, Jalan Kuala Kedah semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Raja, Wan Azizul Hakim Wan Jaafar berkata kebakaran membabitkan sebuah rumah 2 tingkat jenis separa kekal. Menurutnya, pasukan bomba kemudian ke lokasi kejadian dan tiba kira-kira 13 minit selepas menerima maklumat. Beliau berkata operasi memadam kebakaran turut dibantu oleh pasukan bomba sukarela dari seberang Nyonya, Alor Mengkudu dan Simpang 4. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam insiden itu dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Pasar besar Kuala Krai di Kelantan terbakar awal pagi tadi. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kelantan menerima maklumat mengenai kejadian pada 1.21 pagi. Komandan Operasi Kanan Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata ketika pasukan bomba tiba di lokasi kejadian mendapati ruangan dalam pasar berkenaan sudah terbakar 80%. Menurutnya lagi, api dapat dikawal pada jam 2 pagi dan padam sepenuhnya pukul 3.42 pagi. Difahamkan terdapat lebih 100 peniaga di kawasan berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan pihak forensik kebakaran JBPM Kelantan. Di Sabah, struktur Shilling, sebuah stesen minyak di Simpang 3 Batu 8 Bukit Garam, Kinabatangan runtuh petang tadi. Insiden tersebut menyebabkan 6 kenderaan yang berada di stesen minyak tersebut rosak.
Menurut kenyataan, Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Kinabalu Batangan, 7 anggota telah digerakkan ke lokasi kejadian. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pasukan bomba bertindak mengalihkan runtuhan shilling ke tempat selamat. Operasi ditamatkan kira-kira pukul 7 petang selepas pemeriksaan mendapati tiada bahaya yang lain wujud di kawasan berkenaan. Jadutankuasa Fatwa Negeri Melaka memutuskan kepercayaan dan ajaran dalam GISBH adalah haram. Ia berikutan elemen yang bertentangan dengan hukum syarak. Mufti Melaka Datuk Abdul Halim Tawil berkata keputusan tersebut dicapai menerusi mesyuarat khas jadutankuasa berkenaan pada 3 Oktober lalu. Keputusan itu akan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh terdekat. Kita telah memutuskan iaitu apa yang dibawa oleh kumpulan GISB ini adalah bertentangan dengan hukum syarak. Dan kita sedang proses untuk tindakan selanjutnya fatwa yang telah kita bincangkan ini untuk dibentangkan di dalam majlis dan seterusnya diwartakan. Dan pada pihak berkuasa, penguatkuasa JAIM dan pihak polis sedang menjalankan tindakan-tindakan penguatkuasaan dan saya dimaklumkan di peringkat pendawaan Jabatan Agama Islam Melaka telah ada di peringkat perjalanan kes di Mahkamah Syariah. Di Pulau Pinang, seorang lelaki dipercayai mempunyai kaitan dengan GISBH didakwa di Mahkamah Session Batu Wan atas tuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak lelaki. Tertuduh Muhammad Mikdam Muhammad Amir, 24 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulhazmi Abdullah. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai warden asrama yang mempunyai kaitan hubungan amanah terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun ketika itu telah melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Rumah Jagaan Harapan Al-Mahabbah di Nibong Tebal pada 12 tengah malam 11 Julai 2022. Mahkamah mengenakan ikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan larangan menunggu mangsa serta 14 November depan sebagai sebutan semula kes. Polis akan penahanan guru penolong kanan sebuah sekolah di Ipoh bagi membantu siasatan kes amang seksual terhadap seorang murid perempuan berusia 12 tahun. Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Ma'aris berkata laporan dibuat oleh bapa mangsa pada 3 petang Sabtu lalu. Menurutnya suspek berusia 37 tahun itu didakwa memeluk dan mencium mangsa. Mangsa juga dipercayai menerima gambar tidak senonoh daripada suspek. Permohonan reman ke atas subjek dibenarkan oleh Magistrate Ipoh selama 6 hari bermula 12 Oktober 2024 sehingga 17 Oktober 2024 bagi siasatan lanjut. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun dan boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Semalam Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah melalui Facebook menyatakan guru terbabit sudah dikeluarkan dari sekolah berkenaan. Siasatan lanjut turut dijalankan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Seorang wanita di Pahang kerugian RM244,000 setelah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Mangsa berusia 35 tahun melakukan pemindahan wang sebanyak 11 kali transaksi kepada 3 akaun bank berbeza. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Ottoman dalam satu kenyataan berkata pada 11 Julai lalu mangsa menyertai satu skim pelaburan di aplikasi Facebook. Mangsa ditawarkan keuntungan lumayan sebanyak 5 hingga 300% daripada modal yang dilaporkan. Wanita tersebut kemudiannya memuat turun aplikasi pelaburan melalui pautan yang diberi. Dalam tempoh 21 Ogos hingga 3 Oktober lalu, mangsa telah membuat pemindahan wang simpanannya sebanyak RM244,000 untuk pelaburan itu.
Mangsa mula menjadi ditipu setelah tidak menerima sebarang keuntungan daripada suspek. Sementara itu, di Terengganu, seorang penyelia tapak pembinaan rugi RM118,800 akibat terpedaya pelaburan tidak wujud menerusi satu aplikasi. Lelaki berusia 39 tahun itu mengetahui mengenai aplikasi berkenaan apabila dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp oleh individu tidak dikenali pada 21 April yang lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa kemudian dihubungi individu bernama Vincent sebelum didorong untuk melabur. Mangsa dipedaya untuk melabur apabila dijanjikan keuntungan 5 hingga 9% dengan hanya bermodalkan RM5,000. Lelaki itu membuat 12 transaksi ke dua akaun bank berbeza. Mangsa cuba mengeluarkan keuntungan namun gagal dan diminta membayar RM424,298 kononnya bagi mengeluarkan keuntungan berjumlah RM1.15 juta. Mengesyaki dirinya ditipu, mangsa tampil membuat laporan polis dan kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Aktiviti selundup 26 ekor lembu berjaya ditumpaskan oleh Tentera Darat Malaysia TDM di sempadan Malaysia, Thailand. Nilai rampasan berjumlah RM130,000. Markah Divisyen Kedua Infanteri Malaysia memaklumkan 2 lelaki dikesan membawa masuk haiwan ternakan itu melalui pangkalan haram berhampiran kampung Nibong, Tanah Merah. Bagaimanapun kedua-dua suspek berjaya meloloskan diri. Kesemua haiwan rampasan diserah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Rantau Panjang serta kes ini disiasat Jabatan Kastam Diraja Malaysia. 7 kes selundup kenderaan mewah, minuman keras, besi skrap, e-sisa dan komoditi bernilai RM34 juta ditumpaskan kastam di Pelabuhan Kelang. Menurut pengarah JKDM Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin, ia juga adalah kes tertinggi melibatkan rampasan kira-kira 1,000 tan pelbagai besi skrap bernilai RM13.2 juta. Siasatan awal mendapati kontena tersebut tiba di Pulau Kelang pada 13 Ogos 2024 dan dagangan berasal dari sebuah negara di benua Amerika. Modus operandinya adalah seperti berikut. Pengimport telah membuat perikaran yang tidak benar di dalam manifest import. Metal scrap tersebut telah diikrarkan sebagai aluminium alloy, aluminium flakes dan copper flakes untuk mengelak keperluan permit import bagi tujuan pengimportannya. Ini pula cubaan selundup beg tangan dari negara jiran. Polis menahan 2 lelaki dan merampas 590 unit beg tangan pelbagai jenama tiruan yang dianggarkan bernilai RM88,500 dalam ops taring Kawasan Kelantan semalam. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata beg-beg itu dikesan selepas pihaknya memeriksa sebuah lori yang ditahan dalam sekatan jalan raya di Cabang 4 Salam Pasir Mas. 2 suspek berumur 31 dan 30 tahun yang ditahan itu dipercayai menjadi penghantar bagi menyeludup beg tangan tiruan berkenaan ke pasaran tempatan. Kes disiasat di bawah Akta Cap Dagang 2019. Sebuah premis sekitar semula sisa pekerja yang dikendalikan warga Cina didenda RM50,000 oleh Mahkamah Session Sungai Petani. Denda itu dikenakan atas kesalahan beroperasi tanpa kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA daripada Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Kedah. Hakim Roslan Hamid menjatuhkan hukuman berkenaan selepas pengurus syarikat terbabit mengaku salah atas pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Berdasarkan fakta kes, satu operasi gempur telah dilancarkan oleh JAS Negeri Kedah di sebuah premis di Pinang Tunggal, Sungai Petani pada 8 Disember 2023. Serba dijalankan susulan aduan pencemaran udara daripada penduduk setempat. Hasil pemeriksaan menemui aktiviti kita semula sisa pekerja plastik tanpa kelulusan EIA daripada JAS. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 34A-6 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kelantan menahan 38 warga asing menerusi ops serkap di sekitar Rantau Panjang semalam. Timbalan Pengarah Imigresen Negeri Pengurusan Nik Akhtarul Haq Nik Abdul Rahman berkata ia hasil risikan dan pemeriksaan terhadap warga asing yang menggunakan perkhidmatan van road tour di sekitar daerah tersebut. Jelas beliau kesemua warga asing berusia antara 16 tahun hingga 60 tahun itu dibawa ke Kompleks Imigresen Negeri Kelantan untuk secara lanjut bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan Imigresen 1963. Dalam masa sama, beliau turut menggesa majikan untuk mengambil pekerja warga asing yang mempunyai pas sah. Orang ramai turut diminta tampil menyalurkan maklumat mengenai pendatang asing tanpa izin atau sebarang aktiviti warga asing yang menyalahi undang-undang. Di Johor, 35 penjajah warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia Johor dalam serbuan di sebuah tempat festival makanan menerusi ops selera. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata sebanyak 52 gerai di festival itu diperiksa menerusi operasi tersebut. Menurutnya, penahanan melibatkan 26 warga Thailand dan 9 warga Indonesia berumur 19 hingga 55 tahun. Jelas beliau kesemua yang ditahan bekerja tanpa permit sah dan menyalahgunakan pas lawatan sosial serta turut didapati membuka gerai jualan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. 5 notis hadir ke pejabat imigresen turut dikeluarkan. Lapan pemandu van Thailand ditahan kerana mempunyai tunggakan saman di Malaysia berjumlah RM17,950. Tindakan diambil menerusi op pemandu warga asing dari Thailand di beberapa lokasi, khususnya Kompleks ICQS, Padang Besar dan Wang Kelian. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah dalam kenyataan memaklumkan kompaun saman tertunggak sebanyak RM12,950 telah dijelaskan oleh 7 orang pemandu van Thailand tersebut. Manakala seorang lagi pemandu van yang gagal menjelaskan saman tertunggak sebanyak RM5,000 turut ditahan. Kenderaan miliknya disita sehingga pemandu atau pemilik kenderaan tersebut menjelaskan bayaran kompaun saman. Kecoh dengan kunjungan hormat delegasi Forum Ekonomi Dunia WEF terhadap Perdana Menteri. Menerusi perkongsian di TikTok, seorang pengguna dakwa ujian berat bakal dihadapi rakyat susulan lawatan itu. Turut diletak tanda pagar akhir zaman dan perang. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran tak lebih daripada hayalan si tukang hantar. Ironinya, teori konspirasi itu dapat perhatian ramai pengguna TikTok lain. Realitinya, kunjungan terbabit tiada kena-mengena dengan sebarang dakwaan mengarut. Sebaliknya, pertemuan dibuat pengerusi eksekutif WEF bagi menjemput Perdana Menteri ke forum anjurannya tahun depan. Saban tahun Malaysia sememangnya aktif menyertai forum tersebut. Namun, Kuala Lumpur maupun forum itu tak pernah rancang untuk cipta perang atau terlibat perkara negatif lain. Yang ada hanya kerjasama ekonomi dunia. Usah terperangkap dengan kisah dongeng, tak perlu kusutkan diri dengan perkara merapu. Paling penting, tak sebar berita palsu hanya untuk tambah jemaah sekutu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Aksi persempatan Tier 1 skuad Harimau Malai menentang New Zealand. Percubaan anak buah Paul Marti Vicente untuk cipta kejutan tidak berjaya apabila tumbang 0-4 kepada pasukan ke-95 dunia itu di Stadium North Harbour petang tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Melaya pulang dengan tangan kosong selepas gagal meraih sebarang mata ranking FIFA pada jendela Oktober.
Pusat itu turut menyaksikan skuad kenderaan Vicente berpotensi hilang 3.78 mata. Ia sekaligus memusnahkan hasrat mereka untuk memperbaiki kedudukan ke-132 ketika ini. Babak pertama jelas dikuasai pasukan All White. Namun, benteng pertahanan skuad negara berjaya menafikan beberapa percubaan tuan rumah untuk kekal 0-0 sehingga rehat. Bersama babak kedua, Malaysia bermula agak baik apabila melakukan percubaan tepat pertama pada minit ke-50 melalui tandukan Romel Morales. Namun ia dinafikan penjaga gol lawan iaitu Alec Paulson. Sebaliknya, New Zealand berjaya memecah kebuntuan selang 2 minit kemudian menerusi jaringan Elia Jas. Matthew Garbett kemudian meledak gol kedua pasukannya pada minit ke-60 sebelum Chris Wood meletakkan New Zealand selesa dengan gol ketiga pada minit ke-71. Bergantian Logan Hodgson melengkapkan kemenangan All White selepas rembatannya dari luar kotak penalti menejah ke gawang negara untuk gol keempat pada hujung permainan. Dalam pada itu, pengenis skuad kebangsaan Paul Marty Vicente memohon maaf susulan kekalahan besar tersebut. Namun pengendali berusia 41 tahun itu menyifatkan ia sebagai satu pengajaran berguna bagi anak-anak buahnya. First, I want to say sorry to the fans, especially to the fans, because everybody that supports us, that watch from Malaysia, and also many that come to support us, they want to see their team to win and perform. And I think today we couldn't deliver a good result for them. At the same time, I think we face a very, very strong team. I think to me, since I'm here, maybe one of the strong teams that we faced. So I think also for our players is a good learning experience. Susulan peningkatan prestasi yang dipamer gandingan Gozive dan Nur Izzuddin Romsani, jawatankuasa program Road to Goal RTG sedia pertimbang untuk senaraikan bergu lelaki profesional itu dalam program berkenaan pada mesyuarat akan datang. Menteri Belia dan Sukan Hanayu berkata ia dibuat selepas Zive dan Nur Izzuddin kini berada dalam kelompok 10 terbaik dunia. Ia sekaligus menempati kriteria untuk disenaraikan dalam RTG. Sekarang ini untuk Road to Gold memang top 10 in the world dalam bidang sukan tersebut. Kita akan bantu untuk sukan Olimpik dan saya kira dengan prestasi Izzuddin dan Go memanglah ada harapan besar untuk kita masukkan mereka dalam jawatankuasa dalam Road to Gold. Semalam, Gozive dan Nur Izzuddin meraih kejuaraan ketiga mereka musim ini selepas menjuarai Terbuka Arctic, menewaskan bergu kedua dunia dari Denmark, Kim Astrup Andersen dan juga Skyrop Rasmussen dalam aksi final. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.